الله يا الله 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 يا الله الله. Lagi pada petang ni. Okey, pastikan suara saya dapat didengari. Alhamdulillah, Ustaz. Okey, tengok slide. Terus tengok slide. Kita nak sambung. Kat sini, boh. Betul Ustaz. Atau pada contoh situasi berpindah-pindah. Okey, sekejap Okey, sekejap. Di mana nak ni Sekejap. Oh, sini pun. Okey, masih nampak slide ke? Nampak Ustaz? Okay. Nampak Ustaz? Kita tengok slide tu. Okey. Kita berhenti sini tadi. Contoh situasi berpindah-pindah. Nampak slide tak? Ni. Nampak. Bergerak dari A. Okay. Tengok satu-satu. Jangan kelang kabut. Ke B. Berada di sana lebih 5 hari. Termasuk hari masuk ni, hari sampai ke B dan hari keluar, bukan termasuk hari masuk dan hari keluar dari B. Ini kan dari A ni, silap. Dari B. Termasuk hari masuk, hari sampai. Tulis hari sampai. Sampai ke B. Dan keluar dari B. Berada lebih 5 hari. Masuk Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat pun tak balik-balik lagi. Sabtu baru balik dari ke atas. Maka nama dia bermukim. Bila nama dia bermukim, apakah yang berlaku pada dia? Tak boleh cakap Tuannya Makassar. Nak cakap apa? Tidak layak. Bukan. Nak cakap apa? Putuslah safar. Dia tak itulah. Putuslah safarnya. Safarnya apa? Musafir. Bukan bulan safar. Aduh. Dia kata, saya bukan gerak bulan safar. Janganlah begitu. Kan? Kesian kat saya ni. Putuslah safar je. Ada, nak nampak tak? Ni nak tulis ni. Saya tak nampak. Tengok. Atas ni. Kecil tu. Dari B, salin satu. Jangan tanya semua nak salin. Oh, gopo kau nak.
Salin kotaknya ketiga pula. Salin kotak ni pula. Debus Ustaz. Jangan nervous. Saya akan bagi masa secukupnya. Saya bagi masa ni salin sampai maghrib. Ke C. Salin ni dulu. Ke C. Berada lebih 5 hari termasuk hari masuk, hari keluar. Hari sampai. Dari C. Ini silap ni bukan B. Dari C. Hari masuk ni, maknanya hari masuk ni hari apa? Hari masuk sampai ke T. Relax, salin berbelahan. Dan tenang salin. Jangan muka kekerut. Tension. Tension lah belajar. Belajar perbelahan. Salin kotak ke kotak. Kotak ke kotak. Kotak ke kotak. Kotak ke kotak. Itu macam lah. Salin ke kotak ke kotak. Kotak ke kotak. Kotak ke kotak. Bila berada di sini, maka sama juga hal ni, apa jadi kat dia? Mungkin. Putuslah safar je, bermukim. Jadilah benda ni keadaannya sama sini. Bertambah lagi perkataan. Atau tak pasti berapa hari. Atau berat kata lebih 5 hari. Termasuk hari masuk dan keluar. Ini situasi ni. Mesti kat B pula. Mesti. Tak bila. Kat B kan. Kena nampak malu nampak. Kenapa tak muat? Ya, saya dah buat. Mana kala kan. Ada kala. Kenapa cepat nol dengan ala je? Yelah. Macam. 14 je. Atau tak pasti. Ini kita completekan semua-semua. Dia tak pasti Ayah apa nak balik? Entah dia. Tak tahu ke. Ayah apa nak balik? Entah dia. Dah sampai tempat. Nak balik apa? Entah dia. Balik Melaka. Entah dia. Jadi anak-anak tak jamak. Apa berapa Okey. Kalau perlu tukar kotak lain. Ini aku kaji nak dengar korang bagi kau teruk sikit salin. Wah, okey wah. Dapat wah. InsyaAllah dapat Ustaz. Tengah mematuk. Ustaz dari kuliah Ustaz. Dari macam gagak mematuk. Macam tu lah. Pandang atas tu rumah. Baik wah, tercampur leher kan? InsyaAllah Ustaz. Perlahan, relax yourself. Perlahan, enjoy yourself. He's enjoying himself now. Minum air memang tepi. Ada Ustaz. Haus dia minum air dulu. Relax dulu. Perlahan, salin. Faham perlahan. Jadi dua ni bermukim. Lepas tu dia pergi kat D lah. Bergerak dari A. Sini nak kena tengok pada niat ke T. Jadikan D ini adalah destinasi dia. Supaya dia tak kelang kabut nak musafir ni apa ke, musafir ke apa benda ke. Kemudian dia pergi ke D. Berada kurang 5 hari, termasuk hari masuk, hari keluar. Atau tak pasti. Tapi berat kata kurang 5 hari. Bila saya kata 5 hari ke berapa hari ke, mesti dah termasuk hari masuk, hari keluar. Itu dia faham.
Hari masuk hari apa? Hari sampai. Hari keluar hari apa? Hari keluar di tempat tu. Tiada putus safarnya. Masih dikira musafir. Tiada putus safarnya. Kenapa? Masih dikira musafir. Kenapa? Bilangan hari yang dia nak duduk kat situ. Okay, salin perlahan. Salin dengan senyum. Jangan muka berkerut dan nampak muka berkerut ni. Oi, macam berperang belajar. Mana? Salin. Perlahan salin. Perlahan. Tulisan tu tengok. Ustaz nak tanya boleh? Ah, Dari pergerakan daripada A ke B ni mestilah lebih daripada 2 marhalah kan? mestilah. Lepas tu B ke C ni tak kisah kan? Tak. Sebab daripada A ke B Sebab dia dah lebih tak daripada ini. 2 marhalah. Dengar sini. Destinasi dia ke D. Ya. D tu yang kena 2 malah. Macam mana? D tu yang kena 2 malah. Daripada A Ya. ke D. Ya. A ke D tu yang kena 2 malah. A ke B mesti luar kawasan. Faham? B, C adalah persinggahan. Tapi tetap tu lebih daripada 2 marhalah Ustaz. Tak. Tak ada. Transit Ustaz. Transit. Jadi transit B dengan C ni. B dengan C ni tak mesti luar malah. 40 km pun tak apa. Tapi dia mesti niat pada tujuan dia bukan B. Kalau niat tujuan dia adalah B, A ke B mesti luar malah. Lepas tu dia kata sini. Niat dia ke D. A ke D mesti luar malah. Sekarang ni dia mesti tetapkan destinasi. Sebab tu salah satu syarat safar ni, dia mesti tetapkan destinasi. Malam saya bagi contoh dekat balai polis. Kalau dia kejar penjenayah, dia mesti tetapkan nak pergi mana? Nak pergi D. Okey, nak pergi D. Tapi dalam D tu dia masuk pekan ni, dia keluar pekan ni, dia keluar pekan ni, dia keluar pekan ni sampai D. Niat dia mesti pada D. Dan A ke D mesti 2 malah. Boleh nota. Boleh notangi. Boleh notangi. Kali T. Berapa kali T dah naik tadi? Sini 4.27 pagi Ustaz. Amboi. Subuh berapa? Subuh pukul 5.50 lebih, 5.54. Wah, Kak Siti tahajud dengan mengaji. Tahajud dengan mempelajari agama. Orang lain semua keliling gelap pun Kak Siti dah masuk kelas. Mata kelabu Ustaz. Gelap lagi. Okey, Kak Siti nak tanya apa? Okey, maknanya kalau Kak Siti final A tu ke B. Okey, B maknanya rumah mak, keramat. So daripada keramat tu Kak Siti pergi ke Kak Siti Ampang. A kat mana? A daripada, katalah pada rumah Kak Siti US. Okey. Sampai ke Kuala Lumpur, keramat. Tapi Itu keramat itu ialah rumah Kak Siti. Dan Kak Siti memang kampung situ. Dan Kak Siti plan kalau US ni apa-apa jadi kat Kak Siti, Kak Siti nak balik keramat. Betul? Ya, balik rumah mak lah. Kak Siti sampai keramat, Kak Siti solat jamak. Okey, itu kita faham. Okey. Sebab And nama then- dia apa? Nama dia apa? Mas Itu kira bermukim lah kot. Bermukim. No, mungkin. Itu your kampung. Okey. One day you will be there. Settle down. Itu nama apa? Keramat. Bermasautin. Mas Tautin. Okey. Tapi kalau tak plan nak settle down ke situ, setakat melawat ni memang tak ada plan nak settle down ke situ. Tak adalah. Maknanya Kak Siti punya Mas Tautin kan US lah. Okay. So, that means daripada keramat tu kata nak pergi melawat adik di Ampang. Okey. So, itu kira dekat lah keramat tu Ampang. So, itu masih lagi Kak Siti bermukim. Kak Siti dah duduk keramat berapa hari? Lebih pada 5 hari. Tak boleh. Kak Siti pergi Ampang tu ada jamak dah. Oh, Kecuali keramat ke Ampang itu lebih 2 malam. Keramat ke Ampang dekat ke Siti. 20 Dekat. minit. Dekat. Dekat. Memang sangat dekat. Okay. Jadi kalau perjalanan rumah adik sampai rumah adik ke apa benda, Kak Siti solat jamak dah.
apa, Kak Siti telah bermukim di Keramat. Sebab apa? You plan to stay there more than 5 days. Habis. Okay, okay. Termasuk hari Kak Siti sampai dan hari Kak Siti nak keluar dari Keramat. Okay. More than 5 days. Unless from Kramat Unless- to another place lebih pada 2 mahalah At itu yes. least daripada Keramat Kak Siti nak pergi mana nak pergi Melaka, nak makan nasi lemak pedas ke. Okay. Okay. Itu dah 2 malam. Alright. Bila Faham, ikut Melaka, Kak Siti boleh jamak sampai Melaka, Kak Siti boleh berapa hari. Kalau Kak Siti plan nak balik hari atau nak 2 hari. So 2 hari kat sana Kak Siti boleh jamak. Apa? Okay. Either New Guinea. Balik Keramat balik, what happen? Balik Kramat balik dah. Dah kira balik tu tempat kita bermukim balik lah. Mungkin lah. Sebab tak boleh jamak lagi. Kalau Siti memang duduk sana pada asalnya niat tu dah lebih daripada 5 hari. Termasuk you sampai and termasuk you going off dia go ke kawasan tu. Okay. Faham Ustaz, terima kasih. Okay. Ustaz, saya nak tanya, dari A ke B, okay, dalam situasi ni B kita tak boleh safar sebab kita dianggap bermukim. Betul? Ya. Sebab dah lebih 5 hari. Ya. Kan Okey, dah katakan sekarang ni saya nak daripada B, saya nak ke C. Dan destinasi daripada B ke C ni tak sampai 2 marhalah. Dan saya tak tinggal 5 hari. Saya katalah saya nak buat 3 atau 4 hari. Adakah saya dianggap sebagai bersafar sebab jarak dia tak sampai 2 marhalah dan sedangkan tempat B ni tadi saya telah bermukim. Tapi destinasi bukan B, bukan C, betul? Okey, faham. Destinasi dia adalah C. Katalah C sekalipun, jadi C tu kira masuk daripada B berapa hari? Masuk sampai kat sana tu berapa hari? Katalah 4 hari. Katalah 4 hari. 4 hari maknanya termasuk hari masuk hari keluar 4 hari, boleh jamak. Okey. Faham. Tapi maknanya niat kita mesti C. Okey, faham. Dan kalau kita C dah habis musafir, A ke C mesti 2 malam. Dalam kes ni, kita nak pergi ke D dan kita singgah ke B dan ke C. Jadi maknanya kita singgah B jadi 5 hari, tak boleh jamak. Kita singgah C jadi 5 hari, tak boleh jamak. Menurunkan perjalanan, kita singgah D 2 hari, berjamak. Kenapa? D adalah tempat singgah safar, masih musafir. B dengan C adalah tempat pemukim kerana persinggahan kita atau tak pasti kita berapa hari atau kita memang plan duduk 5 hari atau kita tukar niat. Mula-mula nak duduk B 2 hari. Tengok B ni seronok pula duduk lama-lama sikit. Bila time tukar niat lebih 5 hari termasuk hari sampai dah dikeluar, maka jadilah dia bermukim. Apa? Bila orang kita tadi daripada B nak ke C. Tengoklah dulu 3 hari. Tapi C ni dia kata dia kurang hari tapi perjalanan dia tak lebih daripada 2 malam. Tak apa. Tak apa, ya. Sebab dia niat dia A ke D. Maknanya ini perjalanan ni. Sampai ke D. Ini contoh yang paling mudah lah kita nak faham. C tu transit dia tak Transit lah. kira lah B ke C ni kurang sikit. Tak apa. Tak apa. Sebab dia destination dia ialah D. Dia niat musafir keluar daripada A. Bukan keluar daripada B. A ni pun mungkin musafir, mungkin mukim. Tapi yang B ni confirm mungkin, C ni confirm mungkin. Okey, tengok slide seterusnya. Ni. Tengok Okey, salin satu tau. Salin bulat ni dulu. Lukis rumah ni dulu. Okey. Lukis bulat. Buat rumah. Lukis bulat.
Oh, masih ada tingkap. Buat bulat. Dulu. Okey. Lepas tu tulis bulat ni sempadan kota atau karya. Karya apa? Karya Jumaat. Lepas tu lukis arrow hitam ni sempadan kota atau karya. Lepas tu tulis gerak ke A. Pada perjalanan 2 marhalah. Daripada rumah tadi 2 marhalah. Lepas tu tulis destinasi B kat sini. Kat sini. Sebab nak cross border ni. B. Destinasi B. Tengok sini. Dia nak cerita apa ni? Kalau dari sini, dia nak pergi B, dia masuk kawasan. Oh, dia termasuk kawasan. Katalah dia masuk kawasan. Contoh. Saya ruler pula. Okey. Tulis ini, masuk kawasan ni aja, maka putuslah safarnya. Okey. Kalau tak nak putus safar, dia kena ikut jalan lain. Kalau tak nak putus safar, dia kena ikut gini. Ni pergi sini, pergi sini. Di sini. Okey. Boleh salin tak? Segabun. Ustaz? Kalau pergi Port-Dickson boleh jamak tak? Daripada rumah Nanding. Port-Dickson boleh Ustaz? Okay. Daripada Port-Dickson, katakanlah nak pergi Tekali. Nak tak nak putuskan musafir, jangan ikut jalan yang utama tu, Nanding tu. Tempat Lomang Apak tu, yang depan tu. Ikut Kuala Kelawang Ustaz? Ikut Kuala Kelawang? Ikut Kelawang boleh. Ya Ustaz. Ikut Kelawang. Ini contoh ni lah saya kata ni. Jalan jauh sikit lah Ustaz, jalan jauh sikit. Jauh sikit lah. Ya, betul. Kita boleh jamak. Boleh jamak lagi. Dengan syarat jangan masuk kawasan. Jika ikut perjalanan ini, yang hitam ni, route ni, maka dikira masih musafir kerana belum masuk kawasan karya. Jika masuk yang ni, sampai dekat sepadan ni, terputuslah safarnya, musafirnya kerana melalui kawasan sepadan atau karya Masjid Jumaat. Okay. This is the scenario. Ada orang kena diam je. Salin. Kau tu pening kau kan? Nanti ada. Ustaz, untuk macam yang Kak Ina pergi rumah Ustaz tu, nak cukupkan kita supaya boleh jamak. Jamak dan kasar. Kak Ina boleh singgah kata-kata dulu. Sebab final destination Kak Ina dah tahu kan. Final destination adalah rumah Ustaz. Okey. Kak Ina singgah sana, singgah jumpa Kak Lida, singgah sini. Melebihilah 81 kilometer. Minimum, pada minimum ialah 81 lah pendapatnya minimum lah. Tapi yang popular ialah 95, 97, 89 gitulah. Be on the safe side lah. Dia bukan the destination, dia actually is the journey. Karina pergi rumah saya kalau ikut berapa km? Dalam 60. 60. Okey. Karina kalau singgah GHKL, Karina pergi rumah saya pun sampai juga rumah saya kan? Berapa km? Tambahan lah dalam 20 km lagi tambah. 20 lebih je boleh jamak. Kan? Tu contoh dekat B. Ini contoh A. Ini contoh A. Ini contoh kat B pula. Yang saya nak cakap ni contoh kat B. Ini rumah. Apa ni? Tengok ni ke? Tengok ni. Ni.
Ni lah. Contoh B. Laluan A kurang 2 marhalah untuk pergi ke D. Contoh B. Rumah ke D kurang 2 marhalah. Selalunya kurang sikit lah. Kalau kurang banyak, tak boleh nak dapat ni musafir. Sebab di different ni banyak sangat. Tapi dia ikut laluan B. Lebih 2 marhalah. Katakanlah kita nak pakai pendapat kata 91 km. Laluan A ni, tengok-tengok 88. Alamak, lagi sikit je nak dapat keharusan. Jadi kita ikut satu jalan lain, laluan B, dan kita kira-kira dekat meter kereta tu 95. Okeylah, bolehlah jamak. 97. Lagilah boleh jamak. 100. Lagi boleh jamak. Diharuskan memilih laluan B jika ada hajat seperti makan dan sebagainya, walaupun sekecil-kecil sebab, dan dibolehkan jamak. Saya ni nak pergi Ada PD. sebab lah Ustaz ya. Tak bolehlah saja-saja. Tak boleh. Tidak dibenarkan jamak kasar jika memilih laluan B ini hanya sekadar ingin mendapatkan rukhsah. Rukhsah apa? Rukhsah kelonggaran melakukan jamak kasar. Ni ramai orang buat tapi dia tak faham. Saya pergi rumah anak saya pergi Banting. Saya pergi PD ni. Dia senang-senang PD. Tapi saya ada hal dengan anak saya. Manakah telefon saya berada? Ni macam mana? Saya telefon kat hilang. Tak ada telefon. Tak apalah. Saya nak pergi ke Banting 65 km daripada rumah. Daripada Banting ke PD berapa kilometer? Saya tak sampai ni. Berapa kilometer? Tak tahu, tapi tanya orang Banting. Orang Banting? Mana orang Banting? Tipar. Kat Tipar mana? Kat Tipar pun sibuk menyalin dah, senyap. Dari sini pergi PD lah. Contoh ni. Nanti saya tengok distance from Banting to PD. Wah, kejap je nak tahu ni. Olak Lempit. Banting Selangor to Port Dickson. Port Dickson tu orang Nori kat Port Dickson. Port Dickson. No Port Dickson. Okay. Berapa ni? 57 kilometer. Ingat, dengar dekat ni. 57 kilometer. Rumah saya ke Banting 60 kilometer. Banting ke Port Dickson 57 kilometer. Jadi saya telah menggunakan laluan B. Jadi jumlah berapa? 110. Saya berjamak tak? 15. Saya berjamak tak? 15. Boleh. Kenapa? Saya ada sebab yang sekecil-kecilnya. Apa? Saya nak tengok cucu saya. Saya nak hantar makanan. Saya nak tinggal rumah dia. Saya nak bagi dia duit. Saya nak ambil apa-apa. Saya nak jumpa besan saya kejap. Itu apa tu? Sebab sekecil-kecilnya. Kalau tak ada sebab Ustaz, tak boleh kan? Tak sebab tak boleh. Saya nak makan kat sana, nak makan gerai wak panjang. Nama gerai tu wak panjang. Wak panjang ni? Panjang orang dia, tinggi. Oh, yang Tepi tu, saya nak makan sana. Kenapa nak makan sana? Kat PD banyak tak lah saya nak makan sana. Saya ada sebab sekecil-kecilnya. Saya ada sebab sekecil-kecilnya. Maka saya ikut laluan B. Untuk pergi ke PD. Kena pasang niat lah Ustaz ya? Kena niat lah saya pergi sana ni ada sebab sekecil-kecilnya. Sekecil-kecil apa? Apa-apa sebab dia kecil tak apa.
Lama tak jumpa anak. Nak tengok anak kejap lah. Lama tak jumpa cucu. Tadi cucu WhatsApp, atuk datanglah sini. Pergilah tengok cucu kejap. Lepas tu, boleh pergi. Proses saja Ustaz, macam mana Ustaz? Ah, Saja kita create lah. Macam boleh lah. sebab sekecil-kecilnya. Sudah. Kena create lah. Kena create mana sebab. Okey, dah hari ni belum? Dah Ustaz. Atau Ustaz kalau macam kita tahu, kalau lulus sibuk susah nak buang air. Pasal ni boleh buang air. Sebab sekecil-kecilnya. Ustaz nak tanya. Ah, Ustaz, kalau kita lalu ikut jalan Ustaz pergi Dengkil, pergi PD kan, kita tak lalu jalan biasa tu sebab jam. Kita tak singgah mana-mana pun actually. Boleh? sebab sekecil-kecilnya. Mana sebab jalan biasa tu jam, boleh lah kan? Boleh lah. Sebab sekecil-kecilnya. Itu sebab besar. Okey, terima kasih Ustaz. Sebab sekecil-kecilnya. Kita ulang perkataan ni. Dulu guru kata, sebab sekecil-kecilnya. Apa lagi sebab kecil? Itu jalan jam tu sebab besar. Singgah ambil orang. Tinggal ambil orang. Lagi apa? Nak makan lah. Nak makan. Allah. Nak makan tempe goreng. Nak makan tempe goreng. Ustaz nak tanya yang garisan kuning tu Ustaz. Destinasi A ke destinasi B. Katalah saya daripada rumah keluar sempadan kota atau Kariah tu pergi ke destinasi A, contohnya Melaka. Cukup Malala, cukup untuk jadi musafir. Okey. Kemudian saya dengar khabar kata ada kawan sakit di KL. Jadi daripada A tu saya ke B. A tu ialah Melaka. Saya tu Melaka. Kemudian saya ke KL B. Nak pergi B. Di KL lah katakan. Jadi saya lalu highway Bangi ni. Sama ada saya lalu jadi highway B, highway Bangi ni, adakah dia kira dah masuk sempadan bulatan tadi ataupun misalnya kalau highway masuk ke kalau rumah sana? Belum. Belum ya? Belum. Tapi maknanya kalau singgah ambil endon lah katakan, jiran yang sama. Singgah ambil kat Indo tak boleh. Kira tak musafir lah, putus lah. Habis lah. Okey, faham. Tapi kalau highway tu saya nak ikut lah. Tunggu saya datang ambil. Tapi kalau lalu highway saja. Kalau Indo keluar, saya tunggu dekat Tol Bangi. Tu okey. Okey, faham. Atau kat Indo tunggu tengah highway. Jangan tunggu tengah highway bahaya. Jangan masuk ke kawasan sempadan kota atau Kariah lah. Tu dia. Baik, faham. Sekarang ni masjid mana? Masjid. Surau Rahman Auf. Bukan surau, masjid. Oh, masjid Bagi Perdana lah. Atau UKM. Kita masjid jauh kadang dia. Bagi Perdana ada dekat dengan Rahman Auf Ustaz. Rahman Auf tu Masjid Auf. Rahman Auf dia punya report pada masjid mana? Tak tahu. Rahman Auf dia report Al-Um Ustaz. Al-Um Bangi. Al-Um. Yang dekat pasar tu. Ada Cen 2 tu Ustaz, dekat pasar tu. Dekat rumah Dr. Rundin Marwah ni. Bukan, dekat pasar tu, sebelah pasar. Dekat pasar Bangi. Tak Bukit. Tahu pula Bangi di pasar. Tak tahu pula Bangi di pasar. Section 2. Tapi maknanya orang yang dekat tol tu, luar rumah dekat tol tu, dia ni surau dia adakah merujuk pada masjid sama? Tu soalan saya. Kalau orang kat Tol Bangi ni, dia ada masjid lain yang dia refer, okey. Settle. Kalau dia pun merujuk dengan surau masjid kita, maknanya kita dengan dia satu Kariah. Tu tak boleh lalu tol, tu bahaya. Kenapa? Kariahnya sama. Tentu Ustaz. Kalau highway. Ya, highway lah. Tapi highway ni asalnya tak ada Kariah tu. Terus Jendang ke? Masjid Terus Jenang tu. Mungkin. Ya, Serajenang Serajenang mungkin. Serajenang, bukan Serajenang. Al-Um lah tu Ustaz. Bukan, apa tu masjid tu? Apa yang dekat Serajenang yang boleh? Hasanah. Serajenang Ustaz. Section 9 Bangi. Saya rasa kalau dekat highway je tepi jalan lama tu, mereka duduk pada Serajenang lah.
Kau cara jenang tak? Ni cara jenang yang kat Simpang. Yang ada orang jual buah pisang banyak. Ada universiti apa tu? Belum? College apa? GMI. German National Institute. GMI yang ni. Pada yang saya fikir lah, yang saya congak-congak ni, kalau rumah doktor ni, rumah kat Indon ni, dia tol tu bukan karya. Dah luar. Macam dulu arwah Ustaz Manu kata, kami Miss Badan ni, depan sikit, tol. Tu ingat tak tu? Tol yang dekat yang kita masuk rumah tu. Tol tu. Tu aku cong. Sebab apa? Belah sana tu ada masjid lain. Tu dah boleh belajar tu, dia kata gitulah. Okey. Faham Ustaz, terima kasih. Faham Jangan masuk kawasan. Oh, nak singgah rumah lah, nak ambil apa. Tak boleh lah. Nak singgah rumah, nak buang air. Tak boleh. Nak kena buang, nak buang kat luar. Jangan mengotor ke kawasan rumah anda. Buang kat luar. Buang kat luar. Luar kawasan. Nak singgah buang air, buang kat luar. Kalau nak balik rumah, jangan balik rumah. Kalau nak musafir lagi lah. Keluar nak hantar barang. Mak tunggu kat sini. Mak tunggu luar kawasan. Mak tunggu luar kawasan. Okey. Anak hantar barang. Walaupun kita jumpa anak kita kat situ, anak kita dia bukan musafir, kita musafir. Faham Anak kita keluar dari kawasan, mak, ni barang mak. Mak nak pergi mana? Mak nak pergi B. Mak nak pergi B. Mak boleh jamak lagi. Mak boleh jamak lagi. Kenapa? Mak belum masuk kawasan. Tapi kalau mak masuk dalam, habis. Ni kena faham Ini kena faham. Ini Ustaz kata, cari jalan lain. Jangan masuk kawasan yang berada di dalam karya masjid Jumaat kita. Masjid Jumaat tau, bukan surau. Masjid Masjid Jumaat kita. Okey. Ini faham tak cerita ni? Banyak rupa cerita dia yang kita tak tahu. Okey. Ustaz, saya nak tanya macam ni. Kalau macam katalah saya duduk PJ, saya nak balik ke Johor. Dalam perjalanan tu saya singgah rumah saudara tu 2 malam, 3 malam, rumah itu jalan lagi. Itu boleh ni jamaah kasar? Boleh. Mana nak dah lebih pada 5 hari dah. Nak minggu lebih 5 hari. Oh. Ini sebelah sini tadi AB je tu. Yang slide belum ni. Jangan singgah lebih 5 hari. Sampai 10 hari pun kalau di tempat yang kita nak tuju tu walaupun kita pergi hari Senin, kita sampai sana dah 10 hari. Selagi kita singgah-singgah tu, tak lebih 5 hari, termasuk hari masuk, hari keluar, kita berjamak. Sebab sampai Johor, bukan kira hari bertolak. Kira hari masuk Johor. Oh, okey. Daripada Melaka di Johor. Singgah Melaka 2 hari. Singgah Melaka 2 hari. Singgah ni JB. Jadi ni mungkin keluar hari Senin. Ni kain tutup, ni kering kan. Ini kan dia tutup je, ni kering tu pakai. Okey. Sekarang ni saya nak tunjuk surat lain. Ni pula. Ni, saya ni pula. Untuk mendapat rukhsah kelonggaran tidak hadir Jumaat. Keluar musafir sebelum subuh Jumaat. Hari masuk ni lah yang kita kata hari sampai. Ini the case now, kita sampai the same day. Ini nama dia hari sampai. Wah, kamera ni bagus tu, dia masih ikut saja semua ni.
Ada orang ke ni? Senyap. Salin. Ada dua je tak ada tadi. Lagi Atas. Ni. contoh. Ni contoh lagi. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Jumaat mesti bergerak sebelum maghrib untuk dikira 3 hari di atas. Kalau dah lepas malam lepas maghrib keluar, dia dah bukan kira 3 hari. Dia dah kira 4 hari dan dia balik itu dikatakan hari yang ke seterusnya lah. Sekarang kita ketika subuh Jumaat. Subuh yang lain. Tak, itu lain. Ustaz tak Tak, itu lain. dalam pengaji. Ni. Ustaz tak dalam. Nanti atas dulu. Tiba 8 pagi. Selasa duduk kampung, Rabu duduk kampung, Khamis duduk kampung. Jumaat mesti keluar sebelum maghrib untuk dia dapatkan semua ni musafir. Tapi kalau Jumaat, dia balik pukul 10, maknanya dia dah bukan dikira bermukim. Kalau dia sampai hari Senin, dia kata nak balik bila? Mak dia kata nak balik KL bila? Jumaat mak. Pukul apa? Malam. Maknanya dia tak boleh jamak dah. Dah betul jamak. Dah terkatakan dia balik hari Sabtu. Dia katakan balik hari Sabtu. Jadi Isnin tak kira, Sabtu tak kira, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat tu 4 hari. Dia maksimum 3 hari. Yang bawah ni kita cerita Tuai lah. Dah cerita Tuai saja dah. Maksudnya masa dengan Ustaz. Ni nak cakap pasal masa pula. Maksudnya datang maghrib ni dah 3 hari lain. Lain. Okey, dah salin ke belum? Assalamualaikum Ustaz. Selamat. Dalam situasi kalau sampai tu lepas maghrib macam mana? Sampai lepas maghrib dikira next day? Kita hari next day lah. So hari pertama tu jatuh pada hari Rabu lah. Hari pertama jatuh hari maknanya dia masuk tu hari Selasa lah maknanya. Hari Rabu. Hari pertama hari Rabu lah. Okey. Dia masuk hari Selasa. Okey, terima kasih Ustaz. Okey. Ni Ustaz. Ustaz, tadi kan hari Jumaat tadi, kalau dia balik hari Jumaat tu perlu semayang Jumaat tak? Dia balik hari Jumaat. Hari Jumaat tu wajib solat Kalau sembahyang dia Jumaat. dah sampai kampung, dia dah kira bermukim, dia kena Jumaat. Tak, maknanya yang tadi tu kalau dia balik sebelum maghrib tu, hari Jumaat tu dia kena solat tak? Kalau dia kat situ hari Jumaat tu, dia masih lagi dikira musafir, dia tak kira Jumaat. Okey. Tapi kalau dia sampai, ni saya contoh dia sampai kampung hari Ahad, dia balik hari Jumaat. Bila sampai kampung hari Ahad, dia dikatakan dah bermukim. Jadi dia wajib hari Jumaat untuk minggu depan. Jadi minggu depan tu nak balik hari Jumaat. Contoh dia balik hari Jumaat. Dia kena keluar sebelum subuh. Kenapa? Dia dikatakan musafir untuk create new musafir. Faham Faham tak ni? Kita faham Ustaz. Ustaz nak tengok slide 15 Ustaz. Kena belajar. Slide 15. Tak belajar. Slide 15 ni, Isnin tu, dia ada tiba 8 pagi. Kalau dia misalnya lebih awal, dia akan kira dah lebih hari ke Ustaz? Misalnya sebelum subuh dia sampai hari Isnin tu. Hari masuk dia. Tak kira hari masuk lah. Subuh dia kira Isnin lagi. Okey. Paling awal mana yang boleh masuk kira hari masuk Ustaz? 8 pagi. Awal lagi subuh. Pukul berapa pun kira dia masuk? 8 pagi pun kira dia masuk Isnin. 4 pagi Isnin. 4 pagi pun kira Isnin. Okey. Hari Ahad lepas maghrib kira Isnin. Baik, okey faham. Terima kasih Ustaz. Dalam situasi macam ni, dia pergi hari Senin, dia balik hari Jumaat. Maknanya hari Jumaat ni dia masih boleh jamak. Okey. Kalau dia keluar pagi,
lepas subuh sekalipun, dia tak boleh Jumaat. Kenapa? Dia masih dalam keadaan musafir. Walaupun keluar lepas subuh nak balik. Dalam lepas subuh tu pun, sebelum subuh ke lepas subuh, dia masih dikira dalam musafir. Tapi untuk mula musafir, dia mesti keluar sebelum subuh pada Jumaat. Tapi kalau dia dah bermukim, dia sampai kampung hari Khamis. Jadi dia duduk kampung hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Maknanya 9 hari. Dia sampai kampung hari Khamis, Jumaat besok tu kena sembahyang. Dan kalau dia nak balik hari Khamis, hari Jumaat minggu depan, dia kena pastikan kalau tak nak pergi Jumaat, dia mesti keluar sebelum subuh. Kenapa? Dia telah bermukim dan dia bukan dipanggil musafir lagi. Okey. Ustaz, nak tanya, untuk mendapat ruqsyah tidak hadir Jumaat tu, tak bukan semestinya naik kapal terbang macam kita bincang semalam je Ustaz, di darat pun boleh. Mana-mana lah, darat ke, laut ke, apa ke. Faham saya semalam. Okey. Ni. Ini lagi satu Quran. Ini lagi satu keadaan. Jika sampai ke destinasi dan dalam keadaan musafir, tetapi tertahan atas urusan yang diharapkan boleh selesai bila-bila masa, ada kitab lain kata boleh selesai esok hari, maka boleh dijamakkan qasar-qasarat selama 18 hari. Apa contoh? Ini contoh-contoh. Dia sampai ke B. Dia cadang nak balik hari keempat. Maknanya dia masih dalam musafir lah. Tiba hari keempat, dia kata bini dia masuk buat. Dia tanya dengan doktor dia, bila bini boleh keluar? Bila-bila boleh keluar? Bila-bila boleh keluar? Tapi tunggu doktor pakar sains. Besok tanya lagi, bila-bila boleh keluar? Tunggu doktor pakar lepaskan. Jadi bila selagi orang tu kata bila-bila boleh keluar, lagi tu boleh jamak. Tapi kalau orang tu kata awak ni, bini awak ni mungkin lusa atau 2-3 hari lagi boleh keluar. Maknanya 2-3 hari campur dengan jumlah yang dia telah menanti tu, daripada awal tu, daripada hari yang dia sampai, lebih aja daripada 3 hari, maka dia kena stop jamak. Itulah tu, macam mana. Contoh lagi menanti kenderaan rosak. Contoh lagi kapal berlabuh di pukul ribut. Ribut. Dan diharapkan boleh reda ribut. Ni ribut ni bukan rebut. Mana dia masalah ni. Ada bila-bila masa. Kalau kita tak sure, adakah kataan kita ni termasuk yang ni atau tidak, apa nak buat? Tak jamaah. Apa nak buat? Apa yang ingat tak jamaah? Okey. Okey ke tak okey? Okey, Ustaz. Situasi yang keadaan yang 18 hari. Day by day. Jadi kita, kalau kita tak pasti, kita tak jamak lah. Itu lebih selamat lah. Betul tak? Tak wajib menyamak ni. Kak Lizzie? Ustaz, ini boleh jadikan macam case flight delay lah Ustaz ya? Yes, flight delay. Flight delay betul. Tapi flight delay, selalunya kita, betul lah, masa nak balik lah kan, masa pergi. Tak ada masalah. Masa nak balik. Tapi kalau dia kata, okay, you punya flight ni hari keempat. Kita kena duduk dekat airport tu 4 hari. Okay lagi, hari keempat kita flight out. Tapi dia kata your flight is 5 hari dia sekarang. Maknanya kat airport tu aja, walaupun dah keluar kawasan, dah jadi mukim kita. Selalunya kalau 5 hari, tak adalah duduk itu. Balik rumah, betul tak? Di hotel.
Kak Diti, your airport kat mana? Dari sini di Atlanta. Kadang from Atlanta pergi ke New York. Oh. How far from your house? Atlanta, New York, 2 hours, 1.5 2 hours flight. Tak flight Atlanta ke rumah, ke flight pula, jarak-jarak. Oh, jarak tak pasti, Ustaz, jauh tau. Jauh, 1 hour drive? 1.5 hours kalau drive dalam kalau drive non-stop about 12 about how many days Daripada Atlanta pergi New York? Kalau drive about non-stop about 14 hours kot. Oh, jauh. Non-stop. 14 hours kalau non-stop daripada Kota Kinabalu ke kalau stop banyak kali berhenti Kota Kinabalu ke Tawau. Atau daripada Kuching ke Biri. Normally kita stay overnight somewhere lah, tak tahan kan drive straight. 1390 kilometer Ustaz dalam internet. 1390 Atlanta, New York. 1390 dari Johor ke Kedah. Oh, tak sampai 1390 masuk Johor Kedah. Jauh. Balik. Jauh. Nama Jatuh Negara besar kan, jauh. Okay. Next slide. Tengok next slide pula. Syarat membolehkan solat kasar. Ada 8 syarat. Ini kita dah tak cerita dah. Boleh jamak ke? Tak jamak ke? Dah tak ada. Tak ada dulu. Kita boleh jamak ke? Jamak ke? Dah habis. Mungkin boleh tulis sini. Ada 8 syarat. Mula-mula kita tengok, angin kuat. Kilat Ustaz. Kilat kat sini pun berodong lah. Mula-mula salin, apakah yang dikatakan dalil? Tinggal betul ni. Buka api ya. Gelap lah, keluar. Buka api. Dalil ni Surah An-Nisa ayat 101. Ini dalil yang dipakai oleh ulama lah. Yang mengatakan boleh kasar solat. Lepas tu ada dalil ya. Ustaz, kacau sekejap Ustaz. Nak tanya Ustaz. Ada Kak Ina terdengar ada ijma' ulama kan mengatakan perjalanan untuk jamak dan kasar ini adalah 5 hari kan. 2 hari pergi, 2 perjalanan dan 3 hari masa sampai. Betul lah. Betul tu. Tapi ada juga katanya yang mengatakan 6 hari. 6 hari, 4 hari bila duduk bermukim tu 4 hari. Bukan, ada pendapat yang tak popular bukan 6 hari kan nak? 8 hari. 8 hari kan? Tapi kita kena pakai pendapat yang popular lah, yang mutamat lah. Dan saya yang mutamat ni lah 5 hari. Tak masuk dia keluar. Maksudnya 3 hari. 3 hari ni sampai duduk 3 hari ni keluar. Dia hari keempat keluar. Yang paling popular, yang mutamat dibincangkan oleh ulama yang ni. Maknanya pendapat yang tak kuat ni macam kami dulu, guru kami besar jangan ajar. Jangan ajar lah, sebab nanti anak muda keliru. Anak keliru. Jadi kita berpegang pada itulah. Walaupun memang ada pendapat dalam kitab-kitab yang pendapat yang terasing, yang kita kata yang jarang orang pakai lah. Jadi sebab Kak Ina pernah dengar ada yang bincangkan. Memang ada. Tapi kena kata pendapat ada memang ada. Tapi dia tak popular. Dia tak mutamat. Dia masih lagi tak kuat. Jadi kita guna pendapat yang ulama kata rajih. Rajih ni strong. Strong. Okey. Okey kena? Okey Ustaz, terima kasih. Okey. Dalil hadis ni. Dalil hadis ni. Ada sahabat tanya dengan Sayyidina Umar. Dia kata, dia baca ayat atas pula. Kalau kata sekarang ni tak ada perang, dah aman daripada manusia. Jadi boleh ke kasar? Sayyidina Umar kata, aku boleh juga.
Tapi aku dah tanya soalan ni kepada Rasulullah. Maka Rasulullah kata, itu adalah sedekah, yang Allah Ta'ala bersedekah dengan dia ke atas kamu. Maka terimalah kamu akan sedekahnya. Nya ini ialah Allah Ta'ala. Okay. Jadi kalau kita ada orang tak nak jamak, kenapa? Tak tahu kalau jamak-jamak tak pandai ya. Dia macam biasa. Sah lah. Tapi ruginya kita tidak mengambil pemberian daripada Allah. Kalau pemberian daripada orang-orang terkenal, mungkin kita kata, wah ni dia bagi aku ni. Tak apa, ni orang ni orang terkenal lah. Simpan yang elok lah. Kena pula di tangan, simpan. Itu orang terkenal. Ini bukan orang terkenal. Ni Allah yang beri. Allah yang beri. Jadi kalau tak ambil, mana kita tak ambil. Allah yang beri. Rugilah kita. Lepas tu kalau boleh jamak, jamaklah. Kalau boleh jamak, jamaklah. Okey. Maka telah ijma' ulama' akan keharusan solat kasar. Okey. Sekarang cerita kasar tau, tak cerita jamak. Faham? Sekarang cerita kasar, tak cerita jamak. Jangan cerita jamak dulu. Kasar dulu. Syarat yang boleh memendekkan solat. Jamak itu kemudian. Ada berapa syarat? Ada 8 syarat. Satu tu dalil. Ada dalil yang mengharuskan. Dua ni apa? Perjalanan yang diharuskan. Saya dah cerita ni dah. Saya tak nak cerita lagi. Bukan perjalanan maksiat. Contoh dia berniaga arak. Berniaga arak ni perjalanan maksiat lah. Dia keluar ni untuk mencuri. Orang mencuri ni semayang. Atau hadiri majlis maksiat. Kalau begitu tak boleh kasar. Kalau tak boleh kasar, pastinya tak boleh jamak. Kalau boleh kasar, mesti boleh jamak. Tapi kalau jamak, tak semesti boleh kasar. Contoh semalam dah beritahu lah. Kan? Bukan perjalanan yang tidak diharuskan. Tidak diharuskan ni maknanya tidak dibenarkan. Ni kalian tak faham ni. Tidak dibenarkan oleh syarak. Maknanya oleh undang-undang agama. Undang-undang agama tak benarkan perjalanan ni. Maknanya ini soal jamak. Ni contoh seperti lari hamba dari tuannya. Ni tak ada ni. Keluar perempuan tapi izin suaminya. Walaupun dia keluar itu dengan mahram. Dia keluar dengan anak, dengan mahram. Dia keluar dengan abang dia. Tapi suami kata jangan pergi, dia pergi tak. Kalau dia pergi, walaupun tak musafir, walaupun pergi shopping kompleks, suami tak bagi, dia tak boleh keluar. Dosa. Kalau pergi musafir, dia tak boleh jamak. Kenapa? Perjalanan itu tidak dibenarkan, tidak diharuskan. Ini boleh tengok kat bab haji lalu, mau cerita je lah. Okey. Tak dengar suara saya? Dengar Ustaz. Dengar Ustaz. Ada. Ketiga, hanya boleh kasar pada solat 4 rakaat. Zuhur, asar, isyak. Tak boleh kasar untuk maghrib dan subuh. Harus dikasarkan. Harusnya lagi sekali. Boleh dikasarkan. Akan solat yang luput dalam waktu kasar. Bukan waktu kasar ni. Dalam waktu musafir. Dalam waktu musafir. Luput mana apa? Tak semayang. Dulu musafir.
tak semayang. Dan mesti dikasar di waktu musafir. Kita dulu jalan, dulu muda-muda dulu jalan. Bukan kata nak kasar, mana kasar berarti. Semayang tidak, lagi dahsyat. Okey, 3 hari. 3 hari. Jadi zuhur asar kalau nak qadha, boleh qadha 2 rakaat, tapi syarat masa qadha tu mesti masa musafir. Masa musafir lain lah. Faham? Kalau dia dekat rumah, dia nak qadha, dia tak boleh qadha jadikan 2 rakaat. Sebab apa? Badan dia bukan dalam keadaan musafir. Dia kena qadha 4 rakaat. Dalam kitab apa? Tak boleh qadha qasar dengan keadaan hadir. Hadir maknanya dia bukan musafir. Okey, faham tak? Niat dia Ustaz? Niat dia qadha lah, dia biasa. Usalli fardhal asri qasran rak'ataini. Lagi qadha'an. Tak niat Melayu je nanti senang. Saja aku solat fardu asar qasar 2 rakaat qadha. Saja aku solat fardu asar qasar. Tapi kalau tak sebut 2 rakaat pun tak apa. Tapi lagi elok guru kata sebut 2 rakaat. Sebagai bukti kita faham makna kasar. Kasar ni makna apa? Kasar ni makna memendekkan semayang yang 4 kepada 2. Tapi dia qadha tu, dia mestilah dalam keadaan di musafir. Dan dia hanya boleh qadha solat yang luput ketika di musafir. Bukan solat yang luput ketika tidak musafir. Kalau kita lupa berapa banyak solat yang kita musafir tu kita tak buat, kita boleh agak-agak je lah Ustaz. Boleh lah agak-agak. Agak-agak kasih lebih sikit lah. Macam kita bukan kata musafir lah. Yang tak musafir pun kita mungkin ada dengan sembahyang. Berapa tahun dengan sembahyang? Tak 5. Tak sampai 5. 4. Lebih 4. Tapi 5 tak sampai. Ambil lah 4-3 suku ke. 4 tahun, 8 bulan ke, 10 bulan ke. Sampai 5, tak sampai 5. Yakin tak sampai 5. Ambil 5 tak apa. 4 sampai. 4,5 tahun. Sampai. Dekat-dekat 5 lah, ambil 5. Maksudnya ambil yang lebih lah. Sikit. Ambil yang lebih. Supaya lengkap lah. Seperti itu. Okey, cukup. Nanti kita sambung. Sambung keempat. Syarat keempat. Mengetahui tempat tuju. Wah. Ustaz, ya Ustaz. Wah kat sini, sambung. InsyaAllah Ustaz. Mengantuk. Ustaz nak ambil gambar Ustaz? Gambar yang mana? Slide nombor apa tadi? Dari awal lah Ustaz nak semak. Dari awal boleh Ustaz nak semak. Ambil gambar kat mana ni? Sebab Ustaz ada tambah-tambah tu. Ni. Okey. Ni. Tak keluar. Okey. 9. Ini kalau baca memang tak faham, nak kena penerangan. Jangan bagi kat orang tau. Jangan pas kat orang yang tak dengar. Nanti salah faham, nanti besar. Jangan bagi pada orang tak dengar pula kelas. Orang tak dengar kelas jangan ambil slide. Bahaya. Ni. Sebab dia tak mengikuti perbincangan kita kan Ustaz. Tu bahaya tau. Nanti tu berjamak. Ini bahaya. Ustaz, slide 10 please. 10. Ni. Tak ada orang keluar tu dia tak nampak dia terlindung. Okey dah, terima kasih. 10.
11. Okey Ustaz, terima kasih. 12. Ustaz nak tanya Ustaz. 12. Kalau Mana ni Pak ni? Oh. nak tanya Ustaz, kalau macam kita balik daripada Mekah kan, kita kena apa ni COVID, jadi kuarantin 5 hari kat hotel, kat KLIA ke, apa tu boleh cerita ni, apa ni, jamak apa. Kalau 5 hari, maknanya hari sampai KLIA, hari masuk. Tak, hari masuk. Betul. Masuk Lepas tu 1, 2, 3. Ini 3 dan 4. Ini 5 baru balik. Kan? Betul tak? 5 hari tu begitu. Kalau 5 hari tu boleh? Tak, kalau 5 hari begitu boleh lah. Sampai KLIA, yang ni balik. Ni boleh. Ni boleh. Kalau sampai KLIA, yang ni balik, tak boleh. Yang ni balik. Tak boleh. 5 hari kita macam mana? Faham. 5 hari kira macam mana yang tadi kuarantin kat KLIA tu? Kalau hari Senin sampai kuarantin balik hari apa? Hari Jumaat Ustaz, Jumaat. Jumaat okey lah, boleh lah Jumaat. Dengan syarat KLIA tu bukan kawasan karya dia. Kalau KLIA kawasan karya, masuk je airport, dah Jumaat lah. Okey. Dah, nak keluar ni. Okey. Kok. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wabarakatuh. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Okey, yang maaf. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.